rupa paras Dajjal seperti manusia biasa. Sebab Dajjal ni manusia. Dajjal manusia, seorang lelaki dan bertubuh sangat besar. Kata Tamim Ad-Dari, dia ada 2 biji mata, ada 1 hidung, ada 1 mulut. Manusia biasa. Sebab itulah ketika mana seluruh manusia pergi kepada Dajjal, berkumpul di depan Dajjal, semata-mata mereka nakkan makanan dan minuman. Di situlah ada orang Islam, di situlah ada orang kafir. Mereka nakkan makanan daripada Dajjal. Ketika mana Dajjal memberi isyarat kepada langit supaya diturunkan hujan, maka di mana sahaja bumi yang dikehendaki, maka turunlah hujan. Dajjal memberi isyarat kepada bumi supaya dikeluarkan makanan, maka keluarlah banyaknya makanan. Ketika itulah ucapan orang kafir ketika itu, dia bukan manusia. Bagaimana manusia boleh mengarahkan langit supaya diturunkan hujan? Bagaimana manusia boleh mengeluarkan makanan? Sudah tentu dia ini adalah Tuhan kita. Orang beriman apa mereka buat? Mereka masih lagi terkapai-kapai. Mereka masih lagi terkejut dengan sihir yang dilakukan oleh Dajjal, menurunkan hujan dan mengeluarkan makanan. Dan ketika itulah ucapan Dajjal, alastu bi rabbikum, bukankah aku ni Tuhan kalian? Bila mana Dajjal memberi ucapan, adakah aku ni Tuhan kalian? Ketika itulah kata Nabi, 1 matanya akan buta sebelah. Salah 1 matanya akan dibutakan sebelah. Tak kisahlah mata sebelah kanan ataupun mata sebelah kiri. Ada perbezaan pandangan para ulama. Buta sebelah mata Dajjal dan akan terjuntai keluar. Bila mana buta, dia akan terjuntai keluar. Seperti mana kita tengok sebiji anggur terjuntai keluar sebiji anggur, begitulah terjuntai keluar huduhnya muka Dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi yasir wa la tu'asir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'du. Pengurusi majlis yang berusaha Al-Fadhil Ustaz Nizam selaku Tuan Imam dan selaku senior saya dekat Mesir dulu jugalah, cuma tak sempat jumpa. Ahli jawatan kuasa masjid dan program dan seluruh muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kesempatan kepada kita semua untuk sama-sama kita menjalani kehidupan kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Allah masih lagi memberi izin mata kita untuk melihat. Allah masih lagi memberi mulut kita untuk bercakap. Allah masih lagi memberi izin telinga kita untuk mendengar. Allah bagi izin lagi untuk kaki kita melangkah ke mana jua yang kita kehendaki. Allah memberi izin kepada tangan kita untuk melakukan dan menulis apa sahaja yang kita mahu. Allah memberi izin badan kita untuk mengejarkan apa sahaja yang kita mahu. Ini semua adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana nikmat ini jarang orang yang syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana kehidupan manusia bila mana dilanda sesuatu kesulitan, dilanda sesuatu kesusahan, barulah ketika itulah dia nak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah ketika mana seseorang itu nak merasai nikmat syukur dengan kesihatan, dia akan merasai nikmat sakit dulu. Bila mana datangnya rasa sakit, barulah ketika itu dah dia rasa betapa nikmatnya kesihatan. Sama juga adik saya seorang cikgu di sekolah kurang upaya. Bukan kurang upaya sangatlah, ada yang dah kurang upaya. Dalam sekolah tu ada yang nak menjadi kurang upaya.
kata adik saya, dalam sekolah tu, dalam pelajar-pelajar dia, ada yang boleh melihat, ada yang tak boleh melihat dan ada separa boleh melihat. Separa yang boleh melihat ni, kenapa dia dihantar ke di sekolah itu? Untuk belajar macam mana cara orang buta membaca, untuk belajar cara orang buta untuk survive, untuk belajar cara orang buta mengambil peperiksaan. Katanya, dalam ramai-ramai itu ada seorang budak. Mata dia masih lagi boleh melihat seperti biasa. Dia masih lagi boleh berjalan seperti biasa. Dia boleh lagi bermain telefon seperti biasa. Tetapi kata budak itu, wahai cikgu, mata yang Allah bagi ini lagi 6 bulan akan tidak ada. Mata yang Allah bagi ini lagi 6 bulan dia akan jadi buta. Mata yang Allah bagi ini lagi 6 bulan. Lagi 6 bulan dia tidak akan boleh melihat. Seorang budak yang baru sahaja tingkatan 2, tingkatan 1 boleh berkata demikian. Mata yang Allah bagi ini lagi 6 bulan, Allah akan padamkan penglihatan. Dalam keadaan dia redha dengan apa sahaja pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah memberi kita mata. Allah memberi kita penglihat. Allah memberi kita mulut dan Allah memberi izin kita untuk bercakap. Ini semua nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah. Allah masih lagi memberi kesempatan kita untuk sama-sama kita duduk dalam satu bulan, yang mana bulan yang dinanti-nantikan oleh pencinta-pencinta baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan sahaja manusia cinta kepada Nabi, bahkan kata para ulama seluruh alam ini mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah pernah diceritakan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, ketika mana aku keluar bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana aku berjalan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fama min jabalin wala syajarin illa wa huwa yaqul assalamu alayka ya Rasulullah. Kata Sayyidina Ali, ketika mana aku keluar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika itulah aku mendengar tidak ada bukit, tidak ada pokok dan tidak ada mana-mana gunung, melainkan pokok, batu, bukit, gunung ini akan memberi salam kepada Nabi, assalamu alayka ya Rasulullah. Sebab seluruh alam ini mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana kita tengok ada sepohon pokok yang menangisi rindunya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah batu yang nak bercakap dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seekor unta pergi kepada Nabi, mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah menunjukkan betapa rahmat dan kasih sayang Nabi kepada seluruh manusia. Tetapi sayang, seluruh makhluk mencintai Nabi, seluruh binatang menyukai Nabi, akan tetapi ada di sana seorang manusia yang tidak pernah ingat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan seluruh makhluk merindui Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi di sana ada seorang manusia yang tidak pernah menyebut dan merindui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah pernah satu kali Nabi duduk, hadis yang diriwayatkan oleh Anas ibn Malik, ketika mana Nabi duduk dengan para sahabat. Nabi bagi tahu kepada para sahabat, aku rindukan kepada saudara-saudaraku. Maka para sahabat tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kamilah saudara kamu. Kamilah saudara kamu. Bukankah kami saudara kamu ya Rasulullah? Maka kata Nabi, la, antum ashabi. Saudara aku ini adalah mereka yang beriman kepada aku dalam keadaan mereka tidak pernah bertemu dengan aku. Saudara aku ini mereka beriman kepada aku dalam keadaan mereka tidak pernah melihat wajah aku. Mereka percaya daripada kata-kataku dalam keadaan mereka tidak pernah bercakap dengan aku. Mereka lah saudara-saudara yang aku rindu. Siapa? Kita semua.
Betapa rindunya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Betapa besarnya jasa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Sebab itulah kata Imam Ibn Kathir, jasa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada setiap orang daripada kita ni bukan hanya di dunia. Kerana kata ulama, kalaulah tidak dikeranakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Islam tidak sampai kepada kita. Kalaulah tidak ada Nabi ketika mana di mahsyar, nescaya Allah tidak akan mulakan perbicaraan. Tetapi disebabkan adanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di mahsyar, disebabkan itulah Allah memberi izin kepada Allah menguniarkan, Allah menunaikan apa permintaan Nabi, irfa'tu syafa', bangkitlah kepala kamu ya Muhammad, berilah syafaat kepada seluruh manusia. Disebabkan permintaan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu mukadimah pada pagi ini. Jadi insya-Allah topik yang diberi kepada saya hari ini adalah berkaitan dengan timeline akhir zaman. Berpandukan buku yang saya tulis pada tahun lepas. Saya namakan buku itu adalah Timeline Akhir Zaman. Al-Fadil Ustaz Nizam dah tanya kepada saya mana buku. Duka cita nak dimaklumkan, buku telah pun habis stok. Buku dah habis stok. Kita cuba tanya pihak kilang. Kilang pun tak boleh nak bagi tarikh yang tepat bila buku boleh disiapkan. Sebab buku baru saja habis. Beberapa minggu lepas, 2 minggu lepas baru saja habis. Tapi kilang tak sempat nak restock. InsyaAllah lah nanti kalau boleh pre-order ke, nanti insyaAllah nanti boleh bagi tahu balik. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu hari pernah ditanyakan oleh para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Umamah. Pernah satu kali Abu Zar bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, berapa ramai para nabi yang diutuskan oleh Allah?" Ketika itulah jawapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seluruh nabi yang pernah diutuskan oleh Allah adalah seramai 124,000 orang nabi. Sebab itulah kata para ulama, setiap daripada 124,000 orang nabi itu, kesemua para nabi mereka tahu yang dunia yang kita tinggal pada hari ini bakal bertemu dengan hari Yaumul Qiyamah. 124,000 orang nabi, keseluruhan mereka tahu yang dunia ini pasti kiamat, yang dunia ini pasti akan berlaku hari kehancuran. Seperti mana pernah diminta oleh Iblis kepada Allah, "Wahai Allah, qala anzurni ila yaumi yub'atsun." Wahai Allah, tangguhkan azab kamu ke atas aku sampai hari penghabisan. Ini nak menunjukkan Iblis di antara makhluk Allah yang mempunyai banyaknya ilmu. Iblis di antara makhluk Allah yang banyaknya beribadah kepada Allah. Iblis tahu yang dunia yang dia tinggal pada hari ini bakal bertemu dengan hari kiamat. Begitulah seluruh para nabi dan seluruh para rasul. Mereka tahu yang dunia yang kita hidup pada hari ini akan berlakunya hari kiamat. Tetapi kata para ulama, mereka tidak tahu secara tepat apakah tanda-tanda sebelum berlakunya kiamat. Sebab itulah kata guru kami, Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan kelebihan oleh Allah, diberikan banyaknya maklumat berkaitan dengan akhir zaman. Seluruh para nabi yang lain mereka tahu secara surface sahaja, tidak tahu secara mendalam. Akan tetapi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan kelebihan oleh Allah. Allah memberi segala maklumat berkaitan dengan tanda-tanda besar kiamat. Allah memberikan maklumat berkaitan dengan tanda-tanda kecil kiamat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebabkan umat inilah yang akan bertemu dengan hari kiamat. Sebab itulah ma min nabiyyin illa wa hadzara ummata 'anid dajjal.
tidak ada mana-mana para nabi dan rasul, melainkan para nabi dan rasul yang terdahulu. Mereka akan memberitahu kepada umat mereka, wahai umat aku, sesungguhnya akan berlakunya hari kiamat, akan berlakunya hari kemuncak kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala yang dinamakan Yaumul Qiyamah. Sebab itulah hari kiamat tidak akan berlaku. Hari kiamat tidak akan berlaku selagi mana masih lagi ada orang yang sujud kepada Allah. Hari kiamat tidak akan berlaku selagi mana ada orang yang melakukan azan. Hari kiamat tidak akan berlaku selagi mana ada orang yang melafazkan kalimah la ilaha illallah. Kiamat tidak akan berlaku. Kerana hari kiamat, hari yang ditetapkan oleh Allah akan berlakunya kiamat adalah ketika mana tidak ada orang Islam di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Hari yang ditetapkan oleh Allah berlakunya kiamat, hari yang mana tidak ada orang sujud kepada Allah, hari yang tidak ada orang sebut nama Allah, hari yang tidak ada orang yang mengamalkan ajaran Islam. Hari itulah pasti berlakunya kiamat. Maknanya apa? Maknanya manusia ada ketika itu. Seluruh bangsa ada ketika itu. Seluruh kaum ada ketika itu. Tetapi seluruh kaum, bangsa, rakyat ketika itu tidak ada orang Islam langsung ketika itu. Kerana orang yang bukan Islam lah yang akan melihat betapa dahsyatnya hari kiamat Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah satu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Huzaifah Al-Yamani. Satu hari Sayyidina Huzaifah bagi tahu kepada para sahabat, akan sampai satu masa, akan sampai satu zaman ketika mana manusia tidak ada yang mengamalkan Islam, ketika mana tidak ada orang mengamalkan solat, ketika mana tidak ada orang mengamalkan zakat dan wahakadha. Akan tetapi manusia ketika itu hanya tahu kalimah la ilaha illallah sahaja. Mereka hanya tahu kalimah la ilaha illallah sahaja. Ketika mana ditanyakan oleh cucu-cucu mereka, ketika mana ditanyakan oleh anak-anak mereka, wahai datuk, wahai ayah, apakah makna kalimah la ilaha illallah? Ketika itulah seorang ayah, seorang datuk yang akan menjawab pertanyaan daripada cucunya. Kalimah la ilaha illallah itu aku tidak tahu apakah maknanya. Akan tetapi disebabkan aku pernah dengar daripada datuk aku dulu, disebabkan aku pernah dengar daripada ayah aku dulu, disebabkan itulah aku ingat kata-kata itu sehinggalah hari ini. Zaman itu disebutkan oleh Sayyidina Huzaifah, orang tidak tahu apakah itu solat. Manusia tidak tahu bagaimana kaifiat solat. Solat, makna solat pun mereka tidak tahu. Cara nak solat pun mereka tidak tahu. Zakat apatah lagi. Adakah mereka bukan Islam? Kata para ulama mereka Islam. Tetapi mereka tidak tahu apakah makna hakikat solat. Bila itu akan berlaku? Suatu hari nanti akan berlaku. Mungkin dalam kalangan kita mengatakan, ya ke ustaz, betul ke, macam tak logik je kan? Kata para ulama, setiap umat itu, ketika mana setiap umat makin jauh dengan Nabi SAW, maka kalian akan mendapati akan banyaknya kemungkaran dan akan besarnya kemungkaran itu. Mudah nak faham kata-kata ulama, kerosakan dan kemungkaran yang kita tengok pada hari ini, kalaulah nak dibandingkan dengan kemungkaran pada 30 tahun yang lepas, mana lagi banyak, mana lagi dahsyat, maka kita akan mengatakan hari ini lagi dahsyat daripada 30 tahun yang lepas. Hari ini lagi banyak daripada 30 tahun yang lepas. Padahal logik akalnya,
30 tahun yang lepas tidak ada banyak masjid-masjid. Tidak ada banyak kuliah-kuliah. Hari ini lagi banyak kuliah nak dibandingkan dengan 30 tahun yang lepas. Hari ini lagi banyak kuliah kalau nak dibandingkan dengan 30 tahun yang lepas. Akan tetapi kenapa kemungkaran lagi banyak? Kenapa kerosakan lagi dahsyat? Disebabkan kata para ulama, ketika mana sesuatu kaum itu, ketika mana sesuatu bangsa itu makin jauh dengan Nabi SAW, maka kalian akan mendapati makin banyak dan makin dahsyat kerosakan yang akan dilakukan. Sebab itulah, kalau kita tengok kerosakan yang kita tengok pada hari ini, kemungkaran yang kita tengok pada hari ini dahsyat, ketahuilah kerosakan dan kemungkaran yang akan dilakukan 30 tahun yang akan datang lagi dahsyat daripada tahun ini. Kerosakan yang akan dilakukan 30 tahun akan datang lagi teruk daripada tahun ini. Maka benarlah apa yang dimaksudkan oleh Nabi, akan sampai satu zaman manusia tidak tahu apakah itu kaifiat solat. Sebab itulah kata silah kepada Sayyidina Huzaifah, wahai Huzaifah, adakah penting kalimah la ilaha illallah ini? Apakah makna pentingnya kalimah la ilaha illallah dalam keadaan mereka tidak mengamalkan Islam? Adakah penting kalimah la ilaha illallah dalam diri mereka dalam keadaan mereka tidak solat, tak membayar zakat, tak menutup aurat dan tak mengamalkan seperti orang Islam? Adakah penting kalimah itu, wahai Huzaifah? Maka kata Huzaifah, ketika mana kali pertama ditanya tidak jawab, kali kedua ditanya tidak jawab, kali ketiga barulah Huzaifah bagi tahu pentingnya kalimah la ilaha illallah ini. Dikarenakan ketika mana mereka mati dalam hatinya adalah kalimah la ilaha illallah, maka kematian mereka adalah kematian yang beriman kepada Allah. Walaupun mereka tidak pernah solat, walaupun mereka tidak pernah menutup aurat, akan tetapi ketika mana datangnya satu angin yang halus, ketika mana angin yang halus itu tersebar ke seluruh permukaan bumi daripada arah Yaman, angin itu akan keluar. Kata Nabi SAW, ketika mana angin yang halus itu tersebar di seluruh permukaan bumi, ketika mana angin itu kena kepada tubuh orang yang beriman, kena tubuh orang yang beriman, meskipun iman mereka sebesar zarrah, maka orang itu akan mati disebabkan terkena angin yang halus. Besar zarrah ini kita ambil sebiji ataupun sebutir pasir. Macam mana nak tahu sebesar zarrah? Ambil sebutir pasir, belah 1,000, maka zarrah lagi kecil daripada itu. Sebab itulah Huzaifah bagi tahu ketika mana angin yang halus itu keluar, kena kepada tubuh orang yang beriman, maka ketika itulah orang beriman akan mati bila mana terkena angin yang halus. Kenapa orang beriman mati ketika mana kena angin yang halus? Disebabkan esokkan ataupun 2 hari yang akan datang akan berlakunya kehancuran dunia, akan berlakunya hari kiamat. Disebabkan Allah nak memuliakan iman yang ada dalam hati kalian. Disebabkan Allah nak muliakan iman yang ada dalam hati kalian. Disebabkan itulah Allah mematikan manusia ketika itu juga. Bagaimana suasana itu boleh berlaku? Siapa yang tengok dekat live masa musim haji yang baru-baru ni, ketika mana para jemaah melakukan tawaf, ketika mana para jemaah sedang melakukan mina, berkumpul di pada Arafah, ada sahaja mayat-mayat yang di tepi jalan. Mayat-mayat yang di tepi jalan tidak dihiraukan, tidak diuruskan. Kerana apa? Kerana terlalu banyak ketika itu orang yang mati. Itulah ulama nak bagi tahu, seperti itulah zaman itu berlaku. Di mana saja orang beriman berada, apa saja orang yang beriman itu lakukan,
ketika mana angin yang halus itu keluar, ketika mana datangnya angin yang halus itu akan mematikan manusia ketika itu juga. Di mana mereka berada, apa saja yang mereka buat, mereka akan mati ketika mana kena angin yang halus itu. Sebab itulah mereka yang tinggal ketika itu, mereka yang masih hidup ketika itu adalah dalam keadaan mereka yang tidak beriman kepada Allah, dan orang yang hidup ketika itu yang mati ketika mana datangnya angin yang halus, orang itulah akan dimasukkan dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Okey ke setakat ni? Okey. Baik, saya dah melompat jauh dah tu. Kita akan undur balik, boleh? Kita akan undur balik daripada tanda kiamat yang nombor 1. Kita akan undur balik, kita akan pergi tanda besar kiamat nombor 1 insya-Allah. Kita cuba habiskan sampai tanda besar kiamat yang nombor 10. Kalau angin yang halus tadi, kalaulah angin yang halus tadi, angin yang halus adalah akan keluar ketika mana terbitnya matahari daripada barat. Selepas terbitnya matahari daripada barat, beberapa hari kemudian akan datanglah angin yang halus yang akan mematikan manusia ketika itu. Lepas saja terbit angin daripada lepas saja keluarnya angin yang halus, akan berlaku tanda besar kiamat yang nombor, akan berlaku tanda besar kiamat yang seterusnya, akan berlaku gempa bumi. Selepas gempa bumi akan berlaku keluarnya api. Lepas keluar api akan berlaku tiupan sangkakala, maka hancurlah dunia ketika itu. Sangat dekat. Test mic. Sangat dekat. Boleh ke? Sangat dekat. Boleh? Boleh. Kita bagi masa dulu. Nanti ulang benda sama. Sangat dekat angin yang halus dengan berlakunya hari kiamat. Okay, jom kita flashback daripada awal. Okay, konsep kuliah kita ni senang. Kalau saya nampak ada orang bangun nak pergi toilet, saya cuba awalkan lagi kuliah kita. Siapa yang dah gerak-gerakkan badan, saya cuba awalkan lagi insya-Allah. Itu konsep saya. Sampai saya bangun, ada orang bangun, saya cuba potong 10 minit. 2 orang bangun, 20 minit. Boleh semua? Boleh. Taklah kalau ada nak keluar, nak kencing ke, boleh, tak ada masalah. 10 minit je pun. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, tanda-tanda kecil kiamat yang kalaulah kita bilang seluruh tanda kecil kiamat, kata Syekh Fahmi Zamzam, setiap tanda kecil kiamat yang kita hitung, tanda kecil kiamat ada 120. Ada ulama kira tanda kecil kiamat sampailah 160. Ada ulama kira tanda kecil kiamat sampai 200. Kita ambil yang 120 sahaja. Tanda besar kiamat yang nombor 1 tidak akan berlaku selagi mana tanda-tanda kecil kiamat yang 120 tadi tidak berlaku. Kalaulah hari ini berlaku keseluruhan tanda-tanda kecil kiamat, kalaulah hari ini kita kira tanda kecil kiamat telah pun berlaku keseluruhannya, maka kalian akan mendapati hari ini ataupun esok pasti akan berlakunya tanda besar kiamat yang nombor 1. Dulu saya di Mesir dulu, kita ada muzakarah. Kita ada pengajian kitab. Biasalah bila ada muzakarah, bila ada pengajian kitab, kita akan buat rujukan dahulu. Bila saya buat rujukan, saya buat kajian, tanda-tanda kecil kiamat yang saya tengok, bila mana saya baca daripada hadis pertama, hadis kedua, hadis ketiga,
Kebanyakan tanda kecil itu telah pun berlaku dan sedang berlaku dan bakal berlaku. Sebab itulah kalaulah kita tanya kepada ulama-ulama hadis, kalaulah ditanyakan kepada ulama-ulama hadis, daripada tanda kecil kiamat itu berapa banyak lagi yang telah pun berlaku? Daripada tanda kecil kiamat itu berapa banyak yang sudah pun berlaku? Maka ulama hadis itu akan bagi tahu kepada kita, kamu kira kepada aku berapa banyak lagi yang belum berlaku. Padahal soalan kita tanya kepada mereka, berapa banyak yang telah pun berlaku? Berapa banyak yang telah pun berlaku? Tapi jawapan mereka, kamu kira kepada aku berapa banyak lagi yang belum berlaku? Faham daripada sini adalah yang belum berlaku lagi sedikit daripada yang telah pun berlaku. Antara, saya cuba ambil 2 minit saja, saya nak sentuh. Antara yang sedang berlaku, yang kita sedang merasai pada hari ini, adalah satu hadis yang disebut oleh Nabi SAW. Kalian akan sampai pada satu zaman, akan banyaknya pembunuhan dalam kalangan umat aku. Nabi bagi tahu secara jelas, akan berlaku banyaknya pembunuhan dalam kalangan umat aku. Dan kemuncak kepada pembunuhan itu, kata Nabi, kemuncak kepada pembunuhan itu, kata Nabi, orang yang membunuh, si pembunuh tidak tahu kenapa mereka patut membunuh, dan orang yang dibunuh tidak tahu kenapa mereka patut dibunuh. Kata Nabi, akan sampai satu zaman, akan banyak yang pembunuhan dalam kalangan umat aku. Hari inilah zaman dia. Hari inilah zaman dia yang sedang berlaku di Malaysia pada hari ini. Daripada hari ke hari kita dapat berita. Daripada hari ke hari kita dengar berita. Dijumpai mayat di tempat A, dijumpai mayat tempat B, C, D dan E. Bila mana mayat-mayat demikian dibuat forensik, didapati mayat itu telah pun dibunuh. Subhanallah. Akan tetapi suasana yang kita rasai pada hari ini, kalaulah kita pergi ke Timur Tengah, kita pergi ke Timur Tengah, sesungguhnya mereka telah pun rasai perkara ini 20 tahun yang lepas. Mereka merasai di Timur Tengah banyaknya pembunuhan dalam kalangan mereka 20 tahun yang lepas telah pun berlaku. Dan kemuncak kepada pembunuhan, kata Nabi, seorang pembunuh mereka tidak tahu kenapa mereka patut membunuh, dan orang yang dibunuh tidak tahu kenapa mereka patut dibunuh. Sehingga kan syarah para ulama boleh jadi akan sampai pada satu zaman bila mana mereka tidak bersetuju dengan satu pandangan, mereka akan bunuh. Perbezaan pendapat dalam mesyuarat, mereka akan bunuh. Terambil selipar, orang akan dibunuh. Boleh jadi demikian. Sebab kata ulama, tidak ada sebab yang kukuh kenapa si pembunuh itu nak membunuh. Subhanallah. Tetapi perkara ini telah pun berlaku 20-30 tahun yang lepas. Sebab itulah kita baca satu hadis Nabi yang lain. Tanda kecil kiamat yang lain yang disebut oleh Nabi, banyak tempat saya sebut, berkaitan dengan mautul faj'ah, mati secara mengejut. Mati secara mengejut, kata Nabi, akan sampai pada satu zaman akan berlaku kepada umat aku mati secara mengejut. Semalam kita baru saja bertemu dengan fulan, hari ini dapat berita fulan itu telah pun meninggal. Semalam baru saja tengok live daripada fulan, hari ini fulan itu telah pun meninggal. Baru sahaja semalam kita ber-SMS, baru saja kita ber-WhatsApp, tetapi hari ini fulan itu telah pun meninggal dunia.
Sebab itulah kalaulah kita kaji kematian yang berlaku di Malaysia, berapa ramai yang mati di atas katil nak dibandingkan mati di luar katil. Apa makna dia? Berapa ramai sangat yang mati dan kematian mereka telah pun ada satu ahli keluarga boleh rasa, ayah aku nak mati dah. Kalaulah nak dibandingkan dengan tiba-tiba dapat berita dia mati. Lagi banyak kita dapat berita kematian secara mengejut dalam kalangan kita sekarang. Sebab itulah kata Nabi, ini tanda kecil kiamat. Sebab itulah daripada satu ke satu tanda-tanda kecil kiamat ini, kalaulah kita telusuri, dia akan menyebabkan kita rasa takut dengan kehidupan dunia. Yang menyebabkan kita akan rasa takut dengan kehidupan dunia. Yang menyebabkan kita akan rasa, aku patut menjadi orang yang betul-betul beriman kepada Allah. Yang menyebabkan kita akan rasa, aku perlu berdampingi dengan orang-orang ulama, orang-orang alim dan masjid. Sebab itulah saya kata perkara ini yang saya sebut tadi telah pun berlaku 20 tahun, 30 tahun yang lepas. Kerana kalau kita tengok di Palestin sendiri pun, kalau kita tengok yang berlaku di Syria sekalipun, kalaulah kita tengok yang berlaku di Yaman dan di Mesir, masa saya pergi ke Mesir dulu pun, dalam kalangan mereka sedang merasai mati secara mengejut. Dalam keadaan mereka sedang merasai pembunuhan yang sangat banyak. Tengok yang tak payah pergi jauh, kita tengok apa yang berlaku saudara kita di Palestin pada hari ini. Yang mana mereka daripada Rafah, daripada satu negeri, berpindah ke satu negeri, berpindah ke satu negeri. Disebabkan adanya peperangan dan adanya pembunuhan. Dalam keadaan mereka mengatakan, tentera-tentera Israel bukan membunuh sahaja tentera, malah tentera Israel mereka membunuh ibu-ibu wanita, membunuh ibu-ibu yang sedang mengandung, dan membunuh dalam kalangan kanak-kanak kecil. Sebab itulah kita tengok dekat dengan tanda besar kiamat yang nombor satu, akan berlaku peperangan yang sangat dahsyat. Yang disebut oleh Nabi fitnatul ahlas, Sarra' dan Duhaimah. Fitnah ahlas, kata Nabi, ahlas ini harbun wa harbun. Apakah itu? Peperangan demi peperangan. Kerana daripada peperangan inilah, kata Nabi, akan berlakunya banyak pembunuhan. Daripada peperangan inilah akan berlakunya banyak kehilangan harta benda. Apa yang berlaku di Palestin pada hari ini? Berlaku peperangan, maka banyaknya kematian dalam kalangan ahli keluarga, dan mereka banyaknya kehilangan harta benda yang menyebabkan mereka terpaksa berpindah, meninggalkan harta benda mereka. Sampaikan saya baca satu artikel daripada seorang ibu daripada Palestin. Ada satu artikel daripada seorang ibu daripada Palestin, dia mengatakan, sesungguhnya kami para ibu di bumi Palestin, kami para ayah di bumi Palestin, kami tidak pernah berjanji dengan anak kami esok nak makan apa. Kami tidak pernah berjanji dengan anak kami lusa nak makan apa. Kami tidak pernah berjanji dengan anak kami minggu depan kita nak buat apa. Kerana belum tentu lagi kami hidup esok. Belum tentu lagi kami hidup lusa. Subhanallah. Kerana apa? Kerana mereka sedang menjalani dan sedang merasai apa yang disebut oleh Nabi mautul faj'ah, dan mereka sedang merasai apa yang disebut oleh Nabi fitnatul ahlas, peperangan demi peperangan. Sebab itulah saya katakan di bumi Malaysia mungkin lambat sikit sampai fitnah itu, tapi pasti akan sampai kepada kita juga. Sebab itulah kata Nabi SAW, ketika mana seluruh dunia mengalami kerosakan, ketika mana seluruh dunia mengalami peperangan demi peperangan, maka kalian akan mendapati akan munculnya seorang lelaki yang disebut oleh Nabi SAW. Dia adalah dalam kalangan keturunan aku, namanya seperti nama aku, dan gelarannya aku bagi kepada dia Al-Mahdi.
Ini janji Nabi SAW. Kerana ketika mana kemunculan Imam Al-Mahdi, ketika mana kedatangan Imam Al-Mahdi, ketika itulah seluruh dunia menantikan kemunculan Al-Mahdi. Kerana ketika mana kemunculan Al-Mahdi, kata Nabi, bila mana Al-Mahdi muncul, Al-Mahdi akan menebarkan keadilan seperti mana tersebarnya kezaliman. Banyak mana kezaliman yang kita rasai ketika itu, banyak itulah kita akan merasai keadilan dan keharmonian yang dilakukan oleh Imam Al-Mahdi. Bagaimana kita nak faham konsep ini? Kita ambil apa yang berlaku di saudara kita di Palestin pada hari ini. Saudara kita di Palestin pada hari ini, daripada hari ke hari mereka melihat ada kematian. Kematian itu bukan hanya disebabkan ditembak, kematian itu bukan hanya dibom, tetapi kematian yang mereka rasai hari ini adalah disebabkan kelaparan, disebabkan terlampau haus, disebabkan terlampau lapar perut mereka sampailah mati anak mereka. Sebab itulah mereka hanya mampu melihat anak mereka kematian. Sebab itulah seorang ibu hanya mampu melihat anak mereka kelaparan kerana ibu tak mampu nak bagi makanan. Kerana makanan tidak ada, bagaimana nak mengenyangkan perut anak-anak? Seorang ibu tidak boleh memberi susu kepada anaknya kerana ibu tidak makan dan tidak minum. Bagaimana susu itu nak dihasilkan? Inilah suasana yang berlaku di Palestin pada hari ini. Sehingga kan mereka dalam keadaan terdesak pada hari ini. Berada di mana Rafah kan? Berada di Rafah pada hari ini. Sepadang Mesir tidak dibuka. Seolah-olah mereka menantikan kalaulah bom tu sampai kepada mereka, seluruh anak bini mereka akan mati. Sebab itulah mereka mengatakan, di manakah pimpinan yang mengatakan kamu seorang pemimpin yang hebat? Di manakah kerajaan yang mengatakan kamu kerajaan yang hebat? Di manakah kamu pada hari ini? Sebab itulah keluar lagu-lagu Al-Mahdi, Al-Mahdi. Kerana mereka menantikan di manakah pimpinan yang hebat yang boleh menyelesaikan masalah mereka dengan Israel. Di manakah kerajaan yang hebat yang boleh membantu mereka untuk keluar daripada konflik peperangan. Itulah yang akan dirasai oleh manusia. Seluruh manusia di atas muka bumi Allah akan merasai perkara sama bila mana dekat dengan kemunculan Al-Mahdi. Kerana peperangan ketika itu tersebar di seluruh dunia. Ekonomi ketika itu dipegang oleh orang kafir. Senjata ketika itu dipegang oleh orang kafir. Tentera-tentera hebat dalam kalangan orang kafir. Ketika itulah orang Islam ditindas. Orang Islam dibunuh. Sebab itulah ulama-ulama pada hari ini, mereka berijtihad, mereka mengatakan, peperangan yang kita tengok yang berlaku di Palestin tidak akan berhenti di Palestin sahaja. Pasti bila mana mereka berjaya menawan Palestin, pasti mereka akan pergi ke negara-negara lain juga. Sebab matlamat puak-puak Yahudi ini adalah mereka mahukan bangsa mereka berada di atas. Seperti mana pernah berlaku di zaman Nabi Allah Sulaiman. Seperti mana berlaku di zaman Nabi Allah Musa alaihi salam. Ketika mana seluruh manusia mengetahui betapa besarnya dan betapa hebatnya puak-puak Yahudi. Itulah yang mereka nak buat pada hari ini. Sebab itulah bila mana peperangan yang dekat dengan kemunculan Al-Mahdi itu, ketika itulah seluruh dunia menantikan kemunculan Al-Mahdi. Dan Al-Mahdi ni kita kena ingat ciri-ciri dia. Ciri-ciri nombor satu, Al-Mahdi mestilah lelaki. Maka ternafilah dalam kalangan wanita. Sebab itulah kita tengok ramai Al-Mahdi dalam kalangan lelaki yang palsu pada hari ini. Kalau wanita mengaku Al-Mahdi, teruk sangatlah. Dia kena cukup syarat nombor satu, mestilah dalam kalangan lelaki.
Ciri yang kedua, mestilah dalam kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ciri yang ketiga, mestilah dalam kalangan keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak kisahlah dalam jalur Hasan ataupun dalam jalur Husain. Itu perbahasan para ulama, dia akademik sikitlah. Maka ketika mana Al-Mahdi dilahirkan seperti biasa, membesar seperti biasa, bersekolah seperti biasa, kerana pembesaran dan kehidupan Al-Mahdi seperti manusia biasa. Dia tidak ada kelebihan, tidak ada karamah seperti manusia biasa. Tetapi ketika mana umurnya capai 30 hingga 40 tahun, Al-Mahdi diberikan satu naluri oleh Allah. Al-Mahdi diilhamkan oleh Allah untuk mengerjakan ibadah haji. Walaupun ada ulama mengatakan ibadah umrah, tak apalah. Kerana Al-Mahdi ini mestilah dilahirkan dan dibesarkan di bumi Madinah. Dan dia mestilah pandai bertutur dalam bahasa Arab. Jadi orang Melayu nak mengaku Al-Mahdi, pandai cakap Arab dulu. Ni ada Ustaz Nizam yang mengaku Al-Mahdi dekat Seremban. Bila mana saya cek, orang Jawa. Silap dia, orang Jawa. Tak tahu tapi dah ditangkap lah. Mungkin agama Islam dah soal siasat nombor 1. Cakap Arab sikit. Mungkin wallahualam lah. Baik. Bila mana cukup umur 30 hingga 40 tahun, Allah ilhamkan dalam hati Al-Mahdi satu perasaan untuk mengerjakan ibadah haji. Dan kata Syekh Fahmi Zamzam dalam pada tahun yang sama juga, Allah mengilhamkan dalam hati para ulama di seluruh permukaan bumi untuk mengerjakan ibadah haji yang sama. Bila mana mereka pergi mengerjakan ibadah haji, ketika itulah kata ulama, setiap dalam kalangan ulama yang pergi itu, setiap dalam kalangan ulama yang diilhamkan oleh Allah itu, mereka terserempak dengan seorang pemuda yang disebut oleh Nabi ciri-cirinya mirip seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bila mana seorang demi seorang bertemu dengan lelaki itu, maka para ulama tadi bermusyawarah, berbincang. Baru sebentar tadi aku bertemu dengan seorang lelaki yang disebut oleh Nabi. Masing-masing memberi pandangan masing-masing. Dan ketika itulah ulama-ulama itu bersependapat, sesungguhnya pada tahun ini, pada zaman ini, telah pun sampai masanya Al-Mahdi muncul. Dan lelaki tadilah yang kita jumpa, dia adalah Al-Masih. Yang lelaki tadilah yang kita jumpa tadi adalah Al-Mahdi yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka approach Al-Mahdi. Mereka pergi bertemu dengan lelaki tadi. Maka para ulama bagi tahu, wahai fulan, wahai anak muda, sesungguhnya kamu adalah Al-Mahdi yang pernah dijanjikan oleh Nabi. Kamu Al-Mahdi yang pernah dijanjikan oleh datuk kamu dahulu. Maka pimpinlah kami. Ketuailah rombongan-rombongan Islam. Pimpinlah kami, sesungguhnya nasib orang Islam pada hari itu telah pun tidak ada orang yang berani mempertahankan. Sebab itulah kata ulama, bila mana Al-Mahdi ketika itu diberikan satu kenyataan yang dia adalah Al-Mahdi. Ketika itulah Al-Mahdi menafikan kenyataan itu. Kata Al-Mahdi, tidak. Sesungguhnya aku adalah manusia biasa. Ayah aku adalah manusia biasa. Ibu aku adalah manusia biasa. Bahkan pembesaran aku adalah pembesaran yang biasa. Dia menafikan kenyataan yang dia adalah Al-Mahdi. Yang menyebabkan Al-Mahdi tadi dia melarikan diri. Dia keluar daripada bumi Mekah, balik ke kampung asalnya di bumi Madinah. Rupanya, bila mana dia sampai di bumi Madinah, rupanya ketika mana seluruh dunia sedang mengalami kekecohan, seluruh dunia sedang mengalami peperangan demi peperangan,
ketika itu hanya 2 negara sahaja yang tidak terkesan dengan peperangan, iaitu Mekah dan Madinah. Masih lagi tidak sampai peperangan di sana, masih lagi tidak sampai kekecohan di sana. Akan tetapi ketika mana Al-Mahdi balik ke rumah, balik ke kampung asalnya, ketika itulah dia mendapati rupanya kekecohan dan peperangan itu telah pun sampai di kampung halaman dia. Yang menyebabkan Al-Mahdi membawa ahli keluarganya kembali ke bumi Mekah dan dia menerima jawatan sebagai Al-Mahdi. Hari ini kalaulah kita tengok, ramai orang mengaku sebagai Al-Mahdi. Saya hampir setiap bulan ada sahaja yang mesej, ada sahaja yang DM, Ustaz, saya rasa saya lah Al-Mahdi. Ustaz, kenapa buat buku berkaitan dengan Al-Mahdi sedangkan saya Al-Mahdi? Macam-macam peringkat umur yang mengaku. Ada umur 80, ada umur 70. Hairan saya, 70 nak angkat bendera macam mana? Ada umur 50 yang lebih teruk lagi. Ada umur belasan tahun. Ada umur sekolah rendah. Bila mana tengok sekolah rendah ni baru saja pakai pampers. Sebab itulah apa yang kita tengok pada hari ini, apa yang kita rasai pada hari ini, ramai yang mengaku sebagai Al-Mahdi. Ketahuilah, kata guru kami, ketika mana hari dekat dengan kemunculan Al-Mahdi, sangat dekat dengan kemunculan Al-Mahdi, ketika itulah kalian akan mendapati sangat ramai orang mengaku sebagai Al-Mahdi. Makin ramai yang mengaku sebagai Al-Mahdi kerana ketika itu masing-masing dalam kalangan manusia menantikan Al-Mahdi. Biasalah manusia nakkan jawatan, nakkan follower, nakkan pengikut. Maka mereka memandang jawatan sebagai Al-Mahdi adalah jawatan yang paling selamat dan paling ramai pengikut. Sebab itulah bila mana dekat dengan kemunculan Al-Mahdi, kata guru kami, yang menyebabkan manusia ketika itu sangat sukar nak memilih siapakah Al-Mahdi yang sebenar dan siapakah Al-Mahdi yang palsu. Saking ramai yang mengaku sebagai Al-Mahdi. Akan tetapi Nabi telah pun memberitahu kepada kita apakah tanda yang paling besar. Hari ini, kalaulah kita nak kumpulkan seramai 30 orang, nak kumpulkan seramai 100 orang untuk berbai'ah kepada kita, senang ke mudah? Senang. Senang sahaja. Tengok apa yang berlaku di Seremban baru-baru ni, yang mengaku sebagai Al-Mahdi. Hairannya saya, ada pengikut. Hairannya saya, ada pengikut. Maaf saya sebut, pengikut itu dalam kalangan orang-orang yang nakkan kepada agama. Maaf saya sebut, pengikut itu adalah orang-orang yang dalam circle agama. Faham? Maksud saya orang yang memang nakkan agama, nakkan ilmu. Mudah tertipu dengan Al-Mahdi palsu. Sama juga dengan ayah pin. Ayah pin orang minum air kakinya. Ada pengikut tidak? Ada. Dan tak mustahil bila mana dekat dengan kemunculan Al-Mahdi, sangat ramai orang yang mengaku Al-Mahdi, yang menyebabkan ketika itulah kata para ulama yang menyukarkan manusia ketika itu nak membezakan yang mana palsu, yang mana asli. Akan tetapi daripada hadis daripada Nabi SAW, ketika mana hari kemunculan Al-Mahdi, ketika mana Al-Mahdi dibai'ah, ketika mana Al-Mahdi telah pun dibai'ah, ketika itulah kalian akan mendapati akan keluar satu tentera, akan keluar satu pasukan yang digelarkan oleh Nabi Jais As-Sufyani. Mereka akan keluar daripada arah Syam. Mereka lengkap dengan bersenjata. Mereka bergerak menuju ke kota Mekah semata-mata nak membunuh Al-Mahdi yang sebenar dan menghancurkan kota Mekah. Bila mana tentera ini keluar, nama tentera ini digelarkan oleh Nabi Jais As-Sufyani. Mereka bergerak secara berkumpulan.
Bila mana sampai di satu tempat Al-Baida, bila mana sampai di bumi Al-Baida, maka kata Nabi, bumi Al-Baida itu akan dibuka seluas-luasnya sehingga akan menenggelamkan seluruh pasukan Jais As-Sufyani. Maka inilah dalil yang sangat jelas. Orang yang kita bai'ah di bumi Mekah ketika ini adalah Al-Mahdi yang original. Kata Sayyidatuna Aisyah kepada Nabi, "Ya Rasulullah, bagaimana orang yang tinggal di bumi Al-Baida ketika mana Al-Baida itu dibuka seluas-luasnya, menenggelamkan seluruh pasukan-pasukan Jais As-Sufyani. Ya Rasulullah, bagaimana nasib orang di bumi Al-Baida? Rumah mereka di Baida, mereka menjaja, menjual makanan di bumi Al-Baida. Dan bagaimana nasib orang yang nak pergi melihat perarakan?" Kan, tengok merdeka, perarakan kemerdekaan. Kita suka tengok perarakan. Kita suka tengok senjata apa yang dibawa. Dan boleh jadi, kata ulama, itulah suasana yang akan berlaku. Apakah nasib para wartawan? Apakah nasib para tiktokers nak buat video? Nak menunjukkan pasukan Jais As-Sufyani telah pun keluar. Dan ketika itulah jawapan Nabi. Orang yang tinggal di bumi Al-Baida, mereka pergi ke bumi Al-Baida, mereka seluruhnya akan mati ketika itu juga. Walaupun rumah mereka di Al-Baida, bila mana bumi Al-Baida dibuka seluas-luasnya, yang menyebabkan keseluruhan manusia ketika itu akan mati disebabkan ditelan oleh bumi. Dan kata Nabi, mereka akan dibangkitkan dengan mengikut niat mereka masing-masing. Kalaulah mereka hanya pergi untuk melihat, maka niat mereka adalah selamat. Kalaulah mereka pergi untuk menyokong pasukan Jais As-Sufyani, maka bangkitlah mereka dengan sebab itu. Maka bila mana tentera Jais As-Sufyani telah pun ditenggelam oleh Allah, berita pasukan itu telah pun dimatikan oleh Allah tersebar di seluruh permukaan bumi. Tersebar di Mekah, tersebar di Mesir dan sebagainya. Yang menyebabkan, kata ulama, makin ramai lagi yang percaya. Lelaki yang sedang berada di bumi Mekah itu adalah Imam Mahdi yang original. Yang menyebabkan makin ramai pergi kepada Al-Mahdi. Makin ramai yang berbai'ah kepada Al-Mahdi. Disebabkan mereka melihat, inilah dalil yang sangat jelas yang menunjukkan Al-Mahdi yang kamu bai'ah itu adalah Al-Mahdi yang benar ataupun Al-Mahdi yang palsu. Maka bila mana seruan daripada Al-Mahdi telah pun dilontarkan, seruan Al-Mahdi telah pun diseru, maka ramailah yang pergi kepada Al-Mahdi. Maka Al-Mahdi membuat satu gerakan yang pertama. Dia membuat satu gerakan yang pertama. Dia menghimpunkan seluruh manusia di bumi Mekah. Maka dia akan menggerakkan gerakan yang pertama menuju ke bumi Palestin. Maka di sanalah akan tertumpunya kota ataupun kubu pertahanan Al-Mahdi akan dibuka di sana. Maka bila mana pasukan Al-Mahdi bergerak ke bumi Palestin, mungkin ada dalam kalangan manusia yang dalam perjalanan, ada dalam kalangan manusia yang nak menyahut seruan Al-Mahdi. Ada yang pergi dengan kereta, ada yang pergi dengan kapal terbang dan sebagainya. Ketika itulah Al-Mahdi memberi satu isyarat, beralihlah pergerakan kalian. Beralihlah pergerakan kalian menuju ke bumi Palestin. Ketika itulah seluruh mata manusia tertumpu kepada Palestin. Yang menyebabkan, kata ulama, kota Mekah dan kota Madinah, ketika mana keluarnya Al-Mahdi, kota Mekah akan menjadi sunyi, kota Madinah akan menjadi sunyi, tidak ada manusia kerana seluruh mata memandang kepada Al-Mahdi. Ringkas, bila mana Al-Mahdi sampai dekat negara Palestin, rupanya kata Nabi SAW, rupanya ketika itu bumi Palestin sedang ditawan oleh pihak musuh. Rupanya ketika itu secara total, secara keseluruhan, bumi Palestin ditawan oleh pihak musuh.
dan musuh yang menawan bumi Palestin ketika itu adalah dalam kalangan Jais As-Sufyani. Tetapi mereka yang tinggal di bumi Palestin ketika itu adalah dalam kalangan private. Kerana komando-komando, tentera-tentera hebat telah pun dikeluarkan untuk menuju ke kota Mekah untuk menghancurkan Islam. Maka ketika itulah berlakulah peperangan pertama daripada Al-Mahdi. Maka peperangan itu dimenangi oleh Al-Mahdi. Baik, bila mana Al-Mahdi memerintah? Bila mana Al-Mahdi memerintah? Kan sebelum tu saya bagi tahu, sebelum keluarnya Al-Mahdi, kerajaan ketika ini dipimpin oleh orang bukan Islam. Ekonomi dipegang oleh mereka, senjata dipegang oleh mereka, tentera-tentera dipegang oleh mereka. Dan mereka tidak suka dengan kebangkitan orang Islam. Sebab itulah bila mana mereka mendapati Al-Mahdi telah pun keluar, mereka mendapat berita Al-Mahdi telah pun muncul dan Palestin sedang ditawan oleh orang Islam, adakah mereka akan duduk diam? Mereka tak akan duduk diam. Yang menyebabkan syarah para ulama, berlakulah siri-siri peperangan Al-Mahdi. Berlakulah siri-siri peperangan yang diketuai oleh Al-Mahdi. Sebab itulah bila mana kali pertama seluruh manusia mendapati Al-Mahdi telah pun keluar, mereka mendengar satu seruan daripada Al-Mahdi. Dan seruan itu bukan seruan untuk berbai'ah semata-mata, tetapi seruan itu adalah seruan untuk kita berjihad kepada Allah. Seruan itu untuk berjihad kepada Allah. Kerana ketika itu nasib orang Islam ditindas, orang Islam dibunuh. Lalu bila mana Al-Mahdi memerintah, ketika itulah kata para ulama, datangnya kerajaan A, datangnya kerajaan B, C, D dan sebagainya. Setiap kerajaan yang datang itu untuk menghancurkan Islam. Maka berlakulah siri-siri peperangan demi peperangan yang diketuai oleh Al-Mahdi. Maka bila mana setiap peperangan itu diketuai oleh Al-Mahdi, kemuncak kepada peperangan yang akan diketuai oleh Al-Mahdi, peperangan itu digelarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Malhamah Al-Kubra. Itulah peperangan yang disebut oleh Nabi Malhamah Al-Kubra, ataupun peperangan Armageddon, ataupun yang disebut oleh kita peperangan akhir zaman. Okey lagi ke? Okey. Baik. Bila mana berlaku siri peperangan demi peperangan, kemuncak kepada peperangan yang paling besar adalah peperangan Malhamah Al-Kubra, peperangan Armageddon. Persoalan, kenapa boleh tercetusnya peperangan akhir zaman? Kenapa boleh tercetusnya peperangan Malhamah Al-Kubra? Disebabkan kalaulah kita mengkaji hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila mana Al-Mahdi memerintah, akan keluar negara A akan menyerang, negara B menyerang, negara C menyerang. Setiap negara yang cuba menyerang itu mereka kalah. Dan ketika mana mereka kalah, mereka berdendam dengan Islam. Mereka tidak puas hati dengan Islam. Disebabkan itulah tercetusnya peperangan Malhamah Al-Kubra. Disebabkan seluruh musuh-musuh Islam, mereka bersatu di bawah satu panji. Mereka bersatu di bawah satu kerajaan. Mana contohnya? Kita boleh tengok apa yang berlaku dalam peperangan Badar. Ketika mana dalam peperangan Badar Islam menang. Adakah pihak musuh berpuas hati? Tidak. Mereka melancarkan peperangan kedua Uhud. Melancarkan dalam peperangan kedua, iaitu peperangan Uhud. Tak cukup dengan itu, mereka lancarkan peperangan yang ketiga, peperangan Khandaq. Disebabkan mereka tak puas hatilah, mereka kumpulkan setiap kabilah yang tidak suka dengan Islam. Mereka bersatu di bawah satu panji. Begitulah kemarahan pasukan musuh dalam Malhamah Al-Kubra.
Sebab itulah kata Nabi SAW, bumi tidak pernah menyaksikan satu peperangan yang sangat dahsyat. Bumi tidak pernah menyaksikan satu peperangan yang lagi dahsyat, iaitu peperangan Malhamah Al-Kubra. Yang mana peperangan Malhamah Al-Kubra ini bumi tidak pernah menyaksikan peperangan sedahsyat itu. Hari ini bumi pernah melihat bagaimana dahsyatnya peperangan dunia yang pertama, sehinggakan korban lebih kurang 7 juta yang mati. Bumi pernah menyaksikan peperangan dunia yang kedua, lebih kurang 85 juta yang mati. Bumi pernah menyaksikan bom nuklear, dengan sekelip mata hancur satu kerajaan, dengan sekelip mata mati jutaan manusia disebabkan bom nuklear. Bumi pernah menyaksikan macam-macam peperangan. Tetapi kata Nabi, bumi tidak pernah menyaksikan peperangan sedahsyat peperangan Malhamah Al-Kubra. Dahsyat macam mana peperangan Malhamah Al-Kubra? Ketika mana kata Nabi, lalu di atas udara, di bawah itu sedang berlaku peperangan Malhamah Al-Kubra, lalu sekumpulan burung, maka burung itu akan mati disebabkan peperangan Malhamah Al-Kubra. Bagaimana dahsyatnya peperangan Malhamah Al-Kubra? Kata Nabi, disebabkan dahsyatnya peperangan Malhamah Al-Kubra, seluruh musuh mereka bersatu di bawah satu panji. Setiap daripada mereka membawa satu panji, dan ketika mana dihitung dan dikira berapa banyak panji yang dibawa, keseluruhan ada 80 buah panji, dan setiap panji itu mewakili sebuah negara. Maka ketika itulah kita akan mendapati 80 buah negara mereka bersatu di bawah satu panji, semata-mata nak menghancurkan Islam. Sebab itulah kata ulama pada hari ini, ketika itulah kalian akan mendapati Amerika bersatu dengan China, mereka akan bersatu dengan Rusia, mereka bersatu dengan Korea, mereka bersatu dengan Eropah, dalam keadaan setiap daripada mereka, setiap daripada kerajaan mereka, pembawaan yang berlainan, pendekatan yang berlainan, misi dan misi berlainan, tetapi mereka mempunyai satu matlamat untuk melihat kerajaan Islam jatuh. Disebabkan matlamat mereka samalah, mereka nak bersatu di bawah satu panji. Disebabkan mereka nakkan Islam jatuhlah, mereka terpaksa bekerjasama di bawah satu panji. Dan kenapa dahsyatnya, ni yang keempat, dan kenapa dahsyatnya peperangan Malhamah Al-Kubra? Kata Nabi SAW, kerana setiap daripada mereka, daripada pihak musuh dan pihak Islam, masing-masing menyatakan kami membawa kebenaran, dan masing-masing mempunyai matlamat yang sama, tidak takut kepada kematian. Mereka tidak akan pulang ke rumah, tidak akan pulang ke negara masing-masing, melainkan membawa kemenangan. Disebabkan itulah kata ulama, kalaulah dua kumpulan, kalaulah dua musuh, mereka bertempur, dan dua-dua musuh itu tidak takut kepada kematian, maka kalian akan mendapati tercetus satu peperangan yang sangat dahsyat. Kerana dua-dua tak takut kepada kematian, dua-dua akan berperang secara gila-gila. Kerana mereka tidak perlu rasa takut, kerana mereka nakkan kemenangan. Dalam peperangan Badar, Islam sahaja yang tidak ada rasa takut kematian. Dalam peperangan Uhud, Islam sahaja yang tidak takut kepada kematian. Tetapi dalam peperangan Malhamah Al-Kubra, pihak Islam dan pihak bukan Islam kafir, kedua-duanya tidak takut kepada kematian. Disebabkan itulah tercetusnya peperangan Malhamah Al-Kubra. Baik, lepas peperangan itu berlaku, peperangan Malhamah Al-Kubra ni kalau kita bincang 1 jam 30 minit, maka tak sempatlah pada petang ni. Kita masuk yang seterusnya.
Bila mana mereka duduk berperang, bila mana hari keempat dan hari kelima mereka berperang. Bila mana masuk hari keempat ataupun hari kelima, ketika itulah pihak musuh mereka mendapati dalam kalangan tentera-tentera musuh sangat ramai yang telah pun mati. Sangat ramai yang telah pun terkorban. Ketika itulah kata Nabi, pihak musuh akan melarikan diri daripada medan perang. Dan kemenangan itu berpihak kepada tentera-tentera Islam. Ketika mana tentera musuh telah pun melarikan diri, ketika itulah Al-Mahdi memberi arahan kepada orang Islam, jangan kalian mengejar musuh. Biarkan musuh pergi. Ketika itulah arahan kedua Al-Mahdi, kumpulkan seluruh harta-harta musuh, kumpulkan seluruh aset-aset musuh di satu tempat. Maka dikumpulkan 80 buah negara. Banyak mana aset yang mereka bawa. Sudah tentu mereka akan keluarkan sangat banyak aset mereka, sebab taruhan mereka adalah negara mereka. Kalaulah mereka kalah dalam peperangan itu, maka tergadailah kerajaan mereka. Mereka akan melihat negara Islam akan makin membesar, makin membesar. Disebabkan itulah kata ulama, mereka akan keluarkan banyak aset. Maka aset keseluruhan dikumpulkan di satu tempat dan akan dibahagikan oleh Al-Mahdi. Al-Mahdi akan membahagikan harta rampasan perang. Kalaulah dia fulan itu telah pun mati, maka harta itu akan diberikan kepada isterinya, diberikan kepada anaknya. Kalaulah orang itu masih lagi hidup, akan diberikan direct. Ketika mana kata Nabi SAW, ketika mana Al-Mahdi sedang membahagikan harta rampasan perang, setiap daripada mereka sedang memegang jutaan emas, memegang banyak sangat harta benda. Ketika mana itulah mereka mendengar satu seruan. Ketika itulah mereka mendengar satu suara yang tidak tahu daripada arah mana. Wahai mujahidin Islam, sesungguhnya Dajjal telah pun keluar. Sesungguhnya Dajjal telah pun keluar. Ketika itulah kata Nabi SAW, ketika mana mereka mendengar satu suara itu, Al-Masih Dajjal telah pun keluar. Masing-masing dalam kalangan mereka meletakkan harta rampasan perang, melepaskan harta rampasan perang. Inilah yang dimaksudkan oleh Nabi. Akan sampai satu zaman ketika mana harta rampasan perang tidak dibahagikan. Mereka melepaskan harta masing-masing. Mereka balik ke rumah masing-masing, balik ke negara masing-masing, balik ke daerah masing-masing. Pergi melihat bagaimana nasib isteri mereka di rumah. Pergi melihat bagaimana nasib anak mereka di rumah. Kerana takutnya mereka kepada fitnah Dajjal. Ketika itulah kata Nabi, Al-Mahdi menggunakan kebijaksanaannya. Al-Mahdi melantik 10 orang. 10 pemuda dalam kalangan pemuda yang mahir dalam berkuda. Kata Nabi, aku kenal nama mereka. Aku kenal nama ayah mereka. Bahkan aku kenal warna kuda yang mereka naik. Sebab itulah para sahabat, bila mana menceritakan hadis berkaitan dengan bagaimana dahsyatnya peperangan akhir zaman, seolah-olah kata para sahabat, Allah sedang memperlihatkan Nabi, Allah sedang tunjukkan kepada Nabi bagaimana suasana kelang kabutnya peperangan Malhamah Al-Kubra. Sebab itulah orang yang turut serta, orang yang ikuti dalam peperangan Malhamah Al-Kubra, kata Nabi, hum afdalus syuhada, mereka adalah sebaik-baik syuhada. Kerana kata Nabi, ketika mana pasukan Islam yang dalam kalangan mereka menyahut seruan Al-Mahdi untuk menyertai peperangan Malhamah Al-Kubra, ketika mana mereka sampai ke medan perang, umat Islam menyaksikan satu bala tentera yang tidak pernah mereka saksikan.
satu bala tentera musuh yang tidak pernah mereka lihat. Daripada depan sampai ke belakang tidak tahu di manakah penghujung. Daripada kiri ke kanan tidak tahu di manakah penghujung. Kalaulah dalam peperangan dunia yang pertama, kalaulah peperangan pada hari ini, ada pertempuran pada hari ini, kalaulah kita tanya komando, mereka boleh tahu ataupun secara kasar musuh ada berapa orang. Dalam peperangan Badar, Nabi boleh tahu musuh ada lebih kurang 1,000 orang. Dalam peperangan Uhud, Nabi boleh tahu musuh berapa ramai. Sama juga hari ini. Kalau dah nak berlaku sesuatu peperangan, kita akan tahu musuh ada berapa ramai. Tetapi ketika mana bertembungnya pihak musuh dan pihak Islam dalam Malhamah Al-Kubra, pihak Islam tidak tahu berapa ramai pihak musuh yang berada di depan mereka. Yang mereka tahu ada 80 negara di depan mereka. Yang mereka tahu sangat ramai musuh berada di depan mereka. Kata Nabi, 1/3 dalam kalangan orang Islam, mereka melarikan diri daripada medan perang. 1/3 melarikan diri daripada medan perang. Yang menyebabkan, kata Nabi, Allah tidak pernah mengampunkan dosa-dosa mereka. Matilah mereka dalam keadaan dimurkai oleh Allah. Okay, kita lajukan sikit. Bila mana Al-Mahdi melantik 10 orang pemuda yang berkuda untuk pergi siasat, adakah berita yang mereka dengar itu benar ataupun palsu? Ketika itulah mereka mendapati berita yang mereka dengar. Sesungguhnya Al-Masih Dajjal belum lagi keluar. Bila mana mereka mendapati Dajjal belum lagi keluar, maka menjalanilah kehidupan seperti biasa. Jalanilah kehidupan mereka seperti biasa. Diperintah oleh Al-Mahdi. Mereka mendapat kekayaan yang sangat banyak. Hasil daripada harta rampasan perang. Maka tak lama kemudian, bila mana dalam fasal pemerintahan Al-Mahdi, seluruh orang Islam merasa aman di bawah pemerintahan Al-Mahdi. Dalam keadaan itu, tiba-tiba masuk pada 1 tahun yang disebut oleh Nabi. Masuk pada 1 tahun yang disebut oleh Nabi, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Akan sampai pada 1 tahun, Nabi bagi tahu umat aku akan mengalami kelaparan, dan kelaparan itu adalah kelaparan yang sangat dahsyat. Umat aku akan mengalami kelaparan, dan kelaparan itu, kata Nabi, kelaparan yang sangat dahsyat. Pada tahun pertama, kata Nabi, Allah memerintahkan langit supaya tidak diturunkan hujan sebanyak 1/3. Allah memerintahkan bumi supaya dikurangkan tumbuh-tumbuhan itu tumbuh sebanyak 1/3. Kalaulah kebiasaan kita tanam buah, apa jua buah yang kita tanam akan tumbuh, apa sahaja sayuran yang kita tanam akan tumbuh. Tapi pada tahun yang pertama, ada yang tumbuh, ada yang tak tumbuh. Kemarau lagi banyak daripada turun hujan. Ketika itulah, kata ulama, manusia mula mengalami kemerosokan dalam segi kemakanan. Makanan makin kurang, minuman makin kurang. Adakah cukup dengan itu? Tidak. Sebab kita bawa pada tahun yang kedua. Pada tahun yang kedua, kata Nabi SAW, Allah mengarahkan langit supaya dikurangkan sebanyak 2/3. Hujan dikurangkan. Dan Allah mengarahkan bumi supaya dikurangkan 2/3 juga. Tumbuh-tumbuhan itu tumbuh. Biasa padi tumbuh sangat banyak. Pada tahun pertama padi sikit. Pada tahun kedua makin sikit. Pada tahun kedua makin sikit, air hujan makin turun. Yang menyebabkan kemarau lagi banyak, kemarau lagi banyak. Masuk tahun yang ketiga, kata Nabi SAW, kemuncak kepada kemarau adalah pada tahun ketiga. Allah memerintahkan langit supaya tidak diturunkan hujan selama 1 tahun. Allah memerintahkan bumi supaya tidak dikeluarkan apa-apa hasil selama 1 tahun.
yang menyebabkan, kata ulama, ketika itulah sekeping roti lagi mahal daripada RM1,000. Sekeping roti lagi mahal daripada RM1,000,000. Ketika itulah akan berlaku pembunuhan demi pembunuhan. Sampaikan kemuncak kepada pembunuhan, manusia tidak tahu kenapa perlu membunuh. Itulah kemuncaknya. Ketika mana jiran melihat di rumah jirannya ada sekeping roti, maka seorang jiran akan membunuh jirannya semata-mata nak merompak sekeping roti, nak mencuri sekeping roti untuk diberikan kepada anak-anak mereka makan. Air sungai akan surut, air laut akan surut. Kenapa? Kerana hari yang pertama pada tahun yang keempat, hari pertama pada tahun yang keempat, tidak akan ada setitis pun air di atas muka bumi Allah. Kerana pada pada tahun yang keempat itulah akan keluarnya Al-Masihid Dajjal. Kerana bila mana Dajjal keluar, tidak ada sedikit pun makanan, tidak ada sedikit pun minuman di atas muka bumi Allah. Seluruh manusia akan mengalami kelaparan yang sangat dahsyat. Ketika itulah seorang ibu hanya mampu nak melihat anak mereka mati. Sebab tak boleh bagi makanan. Makanan tidak ada. Tetapi kata Nabi SAW, pada tahun yang keempat, ketika mana Al-Masihid Dajjal keluar, ketika itu telah pun bersedia seramai 70 ribu pengikut di belakangnya. Yang mana 70 ribu pengikut di belakang Dajjal ini, mereka lengkap dengan bersenjata. Persoalan, daripada mana mereka datang? Mereka datang daripada peperangan Malhamah Al-Kubra itu. Yang mana larikan diri, yang mana melihat tentera mereka ramai yang telah pun mati, mereka melarikan diri dan mereka menunggu sang penyelamat mereka adalah Al-Masihid Dajjal. Dan kata Nabi, ketika mana hari pertama Dajjal keluar, ketika itulah tidak ada makanan dan tidak ada minuman. Dan bila mana Dajjal keluar, Dajjal tahu apakah keperluan manusia ketika itu. Dajjal tahu apakah kemahuan manusia ketika itu, yang menyebabkan ucapan pertama Dajjal, seruan pertama Dajjal adalah mana-mana manusia yang nakkan makanan, mana-mana manusia yang nakkan minuman, datanglah bertemu dengan aku. Bayangkan, satu bumi tidak ada makanan, satu bumi kekurangan makanan, hujan tak turun selama 3 tahun. Apa yang berlaku kepada manusia ketika itu? Tengok, kalaulah di tempat-tempat banjir, tempat banjir yang terputus bekalan makanan sebulan, masuk saja terak makanan, apa orang kampung akan buat? Akan meluru kepada terak makanan itu, akan berlari kepada terak makanan itu, semata-mata nak diberikan kepada anak bini mereka di rumah. Berebut mereka nakkan makanan. Sebab tak sanggup seorang ibu nak melihat anak mereka dalam keadaan kelaparan. Tak sanggup seorang anak nak melihat ayah mereka dalam keadaan kelaparan. Sebab itulah kata Nabi, itulah ucapan pertama Dajjal. Siapa yang nakkan makanan, siapa yang nakkan minuman, datanglah bertemu dengan aku. Berbondong-bondong manusia daripada seluruh dunia pergi kepada Dajjal, semata-mata nakkan makanan daripada Dajjal. Kerana ketika mana Dajjal keluar, rupa paras Dajjal seperti manusia biasa. Sebab Dajjal ni manusia. Dajjal manusia, seorang lelaki dan bertubuh sangat besar. Kata Tamim Ad-Dari, dia ada 2 biji mata, ada 1 hidung, ada 1 mulut. Manusia biasa. Sebab itulah ketika mana seluruh manusia pergi kepada Dajjal, berkumpul di depan Dajjal, semata-mata mereka nakkan makanan dan minuman.
Di situlah ada orang Islam, di situlah ada orang kafir. Mereka nakkan makanan daripada Dajjal. Ketika mana Dajjal memberi isyarat kepada langit supaya diturunkan hujan, maka di mana sahaja bumi yang dikehendaki, maka turunlah hujan. Dajjal memberi isyarat kepada bumi supaya dikeluarkan makanan, maka keluarlah banyaknya makanan. Ketika itulah ucapan orang kafir ketika itu, dia bukan manusia. Bagaimana manusia boleh mengarahkan langit supaya diturunkan hujan? Bagaimana manusia boleh mengeluarkan makanan? Sudah tentu dia ini adalah Tuhan kita. Orang beriman apa mereka buat? Mereka masih lagi terkapai-kapai. Mereka masih lagi terkejut dengan sihir yang dilakukan oleh Dajjal, menurunkan hujan dan mengeluarkan makanan. Dan ketika itulah ucapan Dajjal, alastu bi rabbikum, bukankah aku ni Tuhan kalian? Bila mana Dajjal memberi ucapan, adakah aku ni Tuhan kalian? Ketika itulah kata Nabi, satu matanya akan buta sebelah. Salah satu matanya akan dibutakan sebelah. Tak kisahlah mata sebelah kanan ataupun mata sebelah kiri. Ada perbezaan pandangan para ulama. Buta sebelah mata Dajjal dan akan terjuntai keluar. Bila mana buta dan akan terjuntai keluar, seperti mana kita tengok sebiji anggur terjuntai keluar sebiji anggur, begitulah terjuntai keluar huduhnya muka Dajjal. Di sinilah ulama nak bagi tahu bagaimana kalian mengatakan Dajjal ini Tuhan, sedangkan pada diri Dajjal dipenuhi dengan kekurangan demi kekurangan. Kerana Allah bersifat dengan sifat kamalat. Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan. Allah tidak sama dengan manusia. Mukhalafah ta'ala lil hawadith. Itu penting ilmu tauhid. Ketika itulah orang Islam, bila mana mereka mendapati Dajjal dibutakan matanya, bila mana orang Islam mendengar ucapan daripada Dajjal, akulah Tuhan, ketika itulah kata Nabi, orang beriman akan melihat tanda kaf, fa dan ra di dahi Dajjal. Kufur ataupun kafir yang menyebabkan ketika mana orang beriman, ketika itu mereka berkumpul semata-mata nakkan makanan. Mereka dengar saja ucapan daripada Dajjal. Mereka nampak saja tanda kufur pada dahi Dajjal. Mereka melarikan diri daripada tempat itu. Baliklah mereka ke rumah masing-masing. Tinggallah orang yang tidak beriman. Tinggallah orang kafir menagih makanan daripada Dajjal, dan tinggallah mereka yang fasik kepada Allah. Orang beriman telah pun melarikan diri. Yang ambil makanan ketika itu adalah orang yang tidak beriman dan orang fasik. Kerana mereka yang fasik, mereka tidak akan melihat tanda kufur pada dahi Dajjal. Mereka yang fasik, mereka tidak akan nampak ciri-ciri Dajjal pada diri Dajjal. Siapakah mereka yang fasik? Fasik ini kata ulama, sekali tinggal solat maka masuk dalam golongan yang fasik. Sekali melakukan satu dosa, selagi mana tidak minta ampun kepada Allah, selagi itulah masuk dalam golongan yang fasik. Mereka Islam, nama mereka Muhammad. Mereka solat, kadang-kadang tak solat. Kadang-kadang puasa, kadang-kadang tak puasa. Kadang-kadang tutup aurat, kadang-kadang tak tutup aurat. Mereka lah golongan yang fasik. Mereka inilah tidak akan nampak tanda kufur pada dahi Dajjal. Sebab itulah kalaulah ibu itu orang yang beriman, ibu itu akan melihat tanda kufur pada dahi Dajjal. Kalaulah ibu itu pergi dengan anaknya untuk dapatkan makanan, ibu itu akan menarik tangan anaknya. Wahai anakku, di depan kita Dajjal, jomlah kita balik. Tetapi anak itu, na'udzubillah, anak itu adalah dalam kalangan yang fasik. Maka anak itu tidak akan nampak tanda kufur pada dahi Dajjal. Maka nescaya anak itu akan bagi tahu, wahai ibuku, bagaimana lelaki ini Dajjal, sedangkan aku tidak nampak tanda kufur pada dahi Dajjal.
Subhanallah. Sebab itulah kata guru kami, ketika mana hari kemunculan Dajjal, Dajjal memerintah dunia, suami isteri akan bercerai, rumah tangga akan hancur, keluarga akan berpecah belah. Kerana pada hari kemunculan Dajjal, pada zaman Dajjal keluar, hanya ada 2 kumpulan manusia sahaja. Hari ini banyak kumpulan. Dalam keluarga kita sendiri pun ada banyak kumpulan. Ada ahli sunnah, ada wahabi, ada khawarij, ada syiah. Tetapi pada zaman Dajjal hanya ada 2 kumpulan sahaja. Kumpulan pertama, mereka beriman kepada Dajjal. Kumpulan kedua adalah mereka bertuhankan kepada Allah. Ketika itulah, kalaulah ada dalam keluarga kita yang tidak yang fasik, kalaulah ada dalam keluarga kita yang tidak solat, nasihatlah ahli keluarga kita. Ketahuilah mereka yang tidak solat, ketahuilah mereka yang melakukan dosa kepada Allah dengan sengaja, mereka termasuk dalam golongan orang yang akan menjadi pengikut Dajjal. Sebab itulah, bila mana Dajjal memberi makanan kepada mereka yang beriman kepada Dajjal, mereka yang beriman tadi balik ke rumah masing-masing, apakah yang mereka buat? Persoalan, adakah orang yang beriman tak boleh nak makan? Persoalan, adakah orang beriman akan mengalami kelaparan? Kerana orang yang kafir dan orang yang fasik, di rumah mereka penuh dengan makanan. Duit tidak ada makna ketika itu. Emas tidak ada makna ketika itu. Yang ada makna yang lebih mahal daripada duit adalah makanan. Di rumah orang beriman tidak ada makanan langsung. Sebab itulah kata para sahabat ketika mana mendengar hadis ini, para sahabat tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, adakah orang beriman akan mengalami kelaparan?" Ketika itulah Nabi SAW memberitahu, orang yang beriman ketika mana mereka membaca kalimah Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allah akan bagi kenyang kepada mereka. Tetapi orang yang fasik, Allah tak akan bagi kenyang kepada mereka. Sebab itulah, kalaulah kita kurung anak kita yang fasik, kita paksa anak kita baca zikir itu, nescaya anak kita tidak akan kenyang selagi mana tidak minta ampun kepada Allah. Subhanallah. Sebab itulah mereka yang fasik, mereka tidak tahan dengan kelaparan. Sebab itulah, kalaulah suami itu main futsal tak tutup aurat, tetapi si isteri adalah orang yang solehah, si isteri adalah orang yang beriman, maka berlawanlah dua itu. Maka si suami akan mengajak si isteri, "Wahai isteriku, jomlah pergi bertemu dengan fulan. Pergilah bertemu dengan lelaki itu. Dia adalah lelaki yang baik. Dia bagi makanan percuma." Si isteri itu bagi tahu, "Wahai suamiku, dia adalah Dajjal." Bagaimana mungkin kata suami dia adalah Dajjal? Kerana Dajjal ada tanda kufur dan pada lelaki itu aku tidak nampak. Kalaulah ini zaman Dajjal, aku berzikir akan kenyang, tetapi aku zikir tak kenyang-kenyang. Ialah kerana kamu adalah dalam kalangan yang fasik. Berapa minit lagi? Boleh lagi ke? Ada, kita buka sesi soal jawab, lepas tu saya buat kesimpulan. Boleh? Saya habiskan sedikit lagi. Bila mana zaman Dajjal ni, dahsyat bahayanya zaman Dajjal, kata Nabi SAW, sekali manusia dapatkan makanan daripada Dajjal, selama itulah mereka akan kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah ulama bagi tahu penciptaan Dajjal, kejadian Dajjal adalah kejadian untuk mengkufurkan umat Nabi SAW. Kejadian Dajjal adalah untuk memperamaikan umat Nabi dalam api neraka. Sebab itulah Dajjal tidak perlu approach mereka yang tidak beriman. Kerana mereka tidak beriman, secara automatik akan beriman kepada Dajjal. Dajjal tidak perlu bersusah payah pergi kepada golongan yang fasik.
Kerana golongan yang fasik inilah tak tahan dengan kelaparan, mereka akan pergi bertemu dengan Dajjal. Yang Dajjal akan memberi tumpuan adalah kita semua. Dajjal akan memberi tumpuan kepada kita semua yang mana beriman kepada Allah. Dajjal akan memberi macam-macam helah kepada kita. Sebab itulah kata ulama, Dajjal bila mana dia pergi kepada orang beriman, Dajjal tidak akan tawarkan makanan. Kerana Dajjal tahu orang beriman boleh kenyang. Dajjal tidak akan tawarkan minuman. Kerana orang beriman akan hilang haus bila mana berzikir kepada Allah. Dajjal tidak akan memberikan kekayaan. Kerana Dajjal tahu orang beriman tidak pandang dengan kekayaan. Tetapi kata Nabi, bila mana Dajjal pergi kepada orang beriman, cerdiknya Dajjal, bijaknya Dajjal, Dajjal akan pergi kepada orang beriman. Ini diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mana Dajjal bertemu dengan orang beriman, Dajjal bagi tahu kepada orang beriman, wahai fulan, kalaulah hari ini fulan, aku hidupkan orang yang kamu sayang, aku hidupkan orang yang kamu rindu, adakah kamu nak beriman kepada aku? Wahai fulan, kalaulah aku hidupkan ibu ayah kamu yang kamu rindu, aku hidupkan kekasih kamu yang kamu rindu, aku hidupkan suami kamu yang kamu lama rindu, dan aku hidupkan anak-anak kamu yang kamu rindu, adakah kamu nak beriman kepada aku? Di sinilah Dajjal nak menawan jiwa kita, nak merampas jiwa kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila mana orang beriman ditawarkan dengan tawaran itu, dihidupkan ibu ayahnya yang dia sangat rindu, dihidupkan suaminya, dihidupkan anak-anaknya, ketika itulah ucapan orang beriman, hidupkan dahulu. Lalu Dajjal mengeluarkan perkataan kum, maka datanglah dua orang iblis. Datanglah dua orang iblis. Iblis itulah akan berupa seperti ibu ayahnya. Iblis itulah akan berupa seperti anak-anaknya. Iblis itulah akan berupa seperti suaminya. Lalu orang yang dirupa ibu ayahnya itu akan dibangkitkan. Ibu ayah itu akan bagi tahu kepada kita, wahai anakku, berimanlah kepada lelaki ini. Sesungguhnya lelaki ini adalah Tuhan kita yang menyebabkan makin ramai yang akan menjadi pengikut Dajjal. Subhanallah. Lama tak Dajjal nak duduk dengan kita? Tak lama. Dajjal akan hidup dengan kita semua selama 40 hari sahaja. Tetapi kata Nabi, 40 hari itu, hari pertama kata Nabi seumpama 365 hari. Hari pertama selama 365 hari, Allah memperlambatkan pergerakan matahari. Separuh daripada hari pertama akan gelap dan separuh daripada hari yang pertama itu akan cerah. 365 hari, bila mana didarabkan dengan 24 jam ataupun didarabkan nak tahu berapa jam, kita akan mendapati lebih kurang 8,000 jam. Kita akan hidup dengan Dajjal pada hari pertama. Walaupun masih lagi cerah, kita tetap kena solat isyak. Walaupun masih lagi cerah macam ni, kita kena solat subuh. Kenapa? Sebab Allah memperlambatkan matahari. Tetapi kalau dilihat pada waktu jam, sudah pun masuk 6 pagi. Sudah pun masuk pada 8 malam. Sudah pun masuk 7 malam. Sebab itulah sahabat tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, adakah pada hari pertama itu cukup kami solat 5 waktu? Maka Nabi kata tak cukup. Solatlah kalian seperti mana kalian solat kebiasaannya. Daripada zuhur ke asar 4 jam, 3 jam. Cukup 4 ke 3 jam solatlah asar. Daripada asar ke maghrib 2 jam setengah, 3 jam. Solatlah selepas itu. Kiralah. Lamanya zaman Dajjal. Sebab itulah kata Nabi SAW, Allah tidak pernah mendatangkan, Allah tidak pernah hadirkan satu ujian yang paling dahsyat semenjak Allah jadikan Adam sampailah manusia pada hari ini. Kitalah manusia yang paling dahsyat yang merasai fitnah.
akhir zaman. Jadi saya buka sesi soal jawab dulu. Lepas tu kesimpulan saya akan habiskan 10 tanda besar kiamat dalam 5 minit insya-Allah. Ada soalan ke? Tak ada soalan. Tak ada soalan, saya teruskan. Tak ada. Okey, tak ada soalan, saya buat kesimpulan. Baik. Kesimpulan untuk pada ada? Tak ada kan? Kesimpulan untuk pada pagi dan tengah hari ni. Topik yang agak berat, tapi semua faham ke? Lepas daripada Dajjal, manusia tidak akan berhenti di situ. Lepas daripada Dajjal, ketika mana zaman Dajjal itu ada lagi Imam Mahdi. Imam Mahdi tidak mampu untuk berlawan dengan Dajjal. Imam Mahdi tak mampu untuk menentang dengan Dajjal. Maka sampailah pada satu hari akan turunnya Nabi Isa alaihi salam. Lepas Nabi Isa turun, maka Nabi Isa lah yang akan membunuh Dajjal dengan satu serangan. Dan Dajjal akan dibunuh oleh Nabi Isa di Babul Lut di Palestin. Dan seluruh pengikut Dajjal itu akan dibunuh oleh orang Islam. Sebab itulah kata ulama, kalaulah ada dalam keluarga kita menjadi pengikut Dajjal, sekali menjadi pengikut Dajjal, maka selama-lamanya yang akan menjadi pengikut Dajjal. Maka ahli keluarga kita itulah akan mati dibunuh oleh Dajjal, dibunuh oleh orang Islam. Maka bila mana pengikut Dajjal melihat Dajjal telah pun dibunuh, maka mereka melari bersembunyi di balik pokok dan batu. Ketika itulah batu pokok akan memberitahu kepada orang Islam, wahai mukmin, di belakang aku ini adalah musuh kamu. Datanglah, bunuhlah mereka. Maka bila mana seluruh pengikut Dajjal telah pun mati, bersoraklah manusia ketika itu. Bergembiralah manusia ketika itu, kerana mereka berjaya melefasi satu fasal dalam kehidupan mereka, kelaparan yang sangat dahsyat, kesusahan dengan sangat dahsyat. Tetapi kegembiraan itu Allah bagi sekejap. Kerana Allah firmankan kepada Nabi Isa, wahai Isa, bawalah umat Islam naik ke Bukit Tur Saina. Kerana telah pun keluar satu bala tentera yang disebut Ya'juj wal Ma'juj. Telah pun keluar satu bangsa Ya'juj wal Ma'juj. Yang pada hari ini apa yang dilakukan oleh mereka? Saya boleh jawab pada hari ini sehingga hari ini. Yang dilakukan oleh Ya'juj wal Ma'juj adalah menebuk tembok. Bila mana selesai mereka menebuk tembok, selesai saja mereka nampak seberang, maka ketua mereka akan memberitahu, jom kita balik berehat, kita sambung esok. Bila mana datangnya esok, Allah kembalikan seperti sedia kala. Mereka tebuk lagi tembok. Bila mana nampak seberang mereka balik, Allah kembalikan seperti biasa. Satu hari Nabi masuk ke rumah salah seorang isteri Nabi, Zainab bintu Jahash. Kata Nabi, wailul lil Arab, celakalah bangsa Arab, kerana sehingga hari ini tembok Ya'juj wal Ma'juj telah pun dibuka sebesar ini. Nabi rampakkan jari telunjuk dengan ibu jari sebesar ini. Subhanallah. Kenapa diciptakan Ya'juj wal Ma'juj? Diciptakan Ya'juj wal Ma'juj ini adalah untuk melakukan kerosakan dan pembunuhan. Siapa manusia yang bertemu dengan mereka akan dibunuh. Sebab itulah bila mana keluarnya kumpulan Ya'juj wal Ma'juj, mereka akan tersebar di seluruh permukaan bumi. Mereka akan bergerak secara berkumpulan. Saking ramainya tentera-tentera Ya'juj wal Ma'juj, bila mana mereka bergerak secara berkumpulan, mereka sampai di sebuah tasik, di sebuah sungai. Tentera kumpulan yang berada di depan, di saf depan tu dah sampai awal, mereka minum air sungai itu. Lalu bila mana tentera yang berada di tengah dan di belakang itu sampai, mereka mendapati air sungai itu telah pun kering diminum. Subhanallah. Tentera yang berada di tengah dan di belakang itu mengatakan, air sungai kering ini disebabkan kawan kita di depanlah minum. Mereka akan tersebar di seluruh permukaan bumi. Akan melakukan kehancuran demi kehancuran.
akan merogol, akan membunuh. Kerana itulah kejadian mereka. Ketika mana mereka mendapati seluruh manusia telah pun dibunuh, salah seorang ketua mereka bagi tahu, kita telah pun membunuh seluruh manusia. Sedangkan dia tak tahu ada lagi manusia dekat Bukit Tursaina. Kata mereka, kita telah pun membunuh ramai manusia. Jom kita membunuh penduduk-penduduk yang berada di langit Allah. Ketika inilah Allah nak memperbodohkan Ya'juj wal Ma'juj. Mereka menarik anak panah. Mereka membaling tombak menuju ke arah langit Allah. Bila mana di langit Allah, anak panah itu dilontarkan, lembing itu dibaling. Allah nak memperbodohkan kumpulan-kumpulan Ya'juj wal Ma'juj. Allah mengarahkan para malaikat untuk meletakkan darah di setiap hujung anak panah dan lembing tombak itu. Bila mana lembing tombak dan anak panah itu jatuh, mereka mendapati adanya kesan darah bersorak mereka kerana mereka mendapati kita telah pun membunuh para malaikat. Subhanallah. Ya'juj wal Ma'juj 2 jam 30 minit insya-Allah. Nak saya habiskan ke? Tak nak kan? Saya tahu tak nak. Tak apa. Ya'juj wal Ma'juj akan dimatikan oleh Allah. Allah nak tunjukkan kepada manusia, walaupun tentera Abraha yang sangat besar itu datang untuk menyerang kota Mekah, Allah datangkan tentera-tentera berupa burung yang sangat kecil. Burung yang sangat kecil itu boleh mematahkan kumpulan tentera-tentera Abraha. Begitulah Allah nak tunjukkan kepada manusia betapa hebatnya tentera Ya'juj wal Ma'juj. Allah menghantar tenteranya berbentuk seekor ulat yang sangat kecil. Maka ulat itulah akan gigit secara serentak. Maka bumi ketika itu, kata para ulama, dipenuhi dengan bangkai Ya'juj wal Ma'juj. Sehingga kan tidak ada satu bumi yang boleh dipijak oleh Nabi Isa alaihi salam. Bayangkan, ramai mana Ya'juj wal Ma'juj. Tidak ada mana-mana bumi ketika mana Nabi Isa nak turun daripada Bukit Tursaina. Kerana mendapati Ya'juj wal Ma'juj telah pun mati. Ketika itulah tidak ada mana-mana bumi yang boleh dipijak oleh Nabi Isa. Kerana seluruh permukaan bumi telah pun dipenuhi dengan bangkai Ya'juj wal Ma'juj. Maka berdoalah kepada Allah supaya dibersihkan bumi. Sebab itulah, kalaulah kita betul-betul menghayati konsep ataupun penceritaan yang Nabi nak ceritakan berkaitan dengan Ya'juj wal Ma'juj dan Dajjal, seolah-olah pernah berlaku dahulu. Zaman siapa? Zaman Nabi Allah Nuh alaihi salam. Zaman Nabi Allah Nuh alaihi salam, Allah reset bumi balik. Allah bersihkan bumi balik. Sehingga kan ketika itu tidak ada orang kafir langsung. Samalah yang berlaku di zaman Ya'juj wal Ma'juj. Yang hidup ketika itu hanyalah orang beriman sahaja. Kerana 5 perkara yang dilakukan oleh Nabi Isa. Salah satunya adalah Nabi Isa akan menghapuskan jizyah. Akan menghapuskan jizyah. Syarahan para ulama mengatakan boleh jadi pada zaman Nabi Allah Isa itu, zaman Nabi Allah memerintah itu, seluruh manusia beriman kepada Allah. Bila mana Nabi Isa memerintah, Nabi Isa akan berkahwin dengan salah seorang wanita dalam kalangan umat Nabi. Sebab itulah saya kata, seluruh wanita boleh bercita-cita nak menjadi isteri kepada Nabi Isa dengan syarat wanita itu bukan isteri orang. Dengan syarat wanita itu bukan milik orang. Kena single betul-betul. Jadi makcik-makcik jangan ada harapan lah. Kalau ada pakcik-pakcik kat belakang, jangan ada harapan. Boleh. Kerana itulah yang akan dilakukan oleh Nabi Isa. Dia akan berkahwin dan akan beranak pinak. Sebab itulah kata guru kami ketika mana di Mesir dulu. Ketika mana kalian nak beli ta'miyah. Ta'miyah di Mesir dulu. Ketika mana kalian nak beli ta'miyah, ya ammu. Nak ta'miyah, maka di sebelah kalian akan ada Nabi Isa membeli ta'miyah yang sama. Gurauan guru kami. Kerana Nabi Isa akan hidup dengan kita Nabi, dengan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Mahdi akan hidup dengan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Berbahagialah dan beruntunglah umat ketika itu kerana mereka berjaya melepasi 2 fasal dalam kehidupan yang susah. Mereka berjaya melepasi satu ujian yang susah dan manisnya daripada ujian itu mereka berjaya dan mereka dapat hidup bersama dengan seorang Nabi dan seorang Rasul, iaitu Nabi Isa alaihi salam. Lepas Nabi Isa meninggal, lepas saja Nabi Isa meninggal, beberapa lama kemudian, biasalah manusia bila mana tidak ada ulama, tidak ada ustaz, mereka makin lara, makin buat kerosakan demi kerosakan. Nak dengar kisah anak Nabi Adam? 1 jam kisah anak Nabi Adam. Kenapa anak Nabi Adam boleh melakukan dosa kepada Allah? 1 jam. Saja trailer ustaz. Bagaimana kisah anak Nabi Adam? Kan terpecah kepada 2 kan? Satu duduk dengan Nabi Adam, satu lagi duduk di lereng-lereng bukit. Kenapa mereka boleh melakukan dosa kepada Allah? Mereka boleh tidak tutup aurat, mereka boleh berzina. Kerana pertama mereka jauh dengan Nabi Adam. Kedua, ketika itulah datangnya iblis menghasut mereka. Sebab itulah kalaulah satu bangsa itu jauh dengan ulama, satu bangsa itu jauh dengan masjid, maka ketika itulah akan datangnya kerosakan kepada satu bangsa. Sebab itulah bangsa kita ni kena dekat dengan ulama, kena dekat dengan masjid. Kerana ulama dengan masjid ini berpisah tiada. Jarang ulama tak pergi masjid, jarang ulama tak ada kat masjid kan. Di masjid sendiri pun dipenuhi dengan imam-imam ulama. Al-Fadhil Ustaz Nizam sendiri pun. Dan beberapa ulama-ulama, beberapa imam-imam di seluruh Kedah. Mereka ada hafiz. Mereka mahir dalam ilmu-ilmu masing-masing. Dekatilah mereka, dekatilah masjid. Sebab itulah beruntung mereka bila mana dekati dengan para ulama dan dekati dengan masjid. Kerana selepas daripada kematian Nabi Isa dan kematian Imam Mahdi, beberapa puluh tahun kemudian, manusia mula melakukan kerosakan demi kerosakan. Mulalah timbul balik mereka yang kafir kepada Allah. Sebab itulah ada sirah, ada satu sejarah yang direkodkan oleh Ibn Kathir. Bilakah bermulanya orang mula menyembah berhala? Tak lama, 30 minit. Bukan petani. Bermulanya orang boleh menyembah berhala sebelum kemunculan Nabi Nuh alaihi salam. Sama juga berlaku kepada manusia akhir zaman. Makin banyak melakukan kerosakan demi kerosakan, maka keluarlah dabbah, binatang yang boleh bercakap, yang akan menghukum manusia. Keluarlah duhan, satu asap yang akan menyakitkan manusia yang tidak beriman. Akan terbitnya matahari daripada barat. Yang mana terbitnya matahari daripada barat simbolik menyatakan pintu taubat telah pun ditutup. Sebab bila mana matahari terbit daripada barat, ketika itulah orang yang beriman kekal beriman, orang kafir kekal kafir. Maka datanglah satu angin yang halus yang saya sebut tadi. Ingat tak tadi? Kata ingat dah. Akan datang satu angin yang halus mematikan orang beriman walaupun sebesar zarrah. Hiduplah orang kafir di atas muka bumi Allah. Memerintahlah mereka di atas muka bumi Allah. Ketika itulah kata Nabi, akan keluar satu bangsa daripada Habsyah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Akan keluar satu bangsa daripada Habsyah. Mereka menuju ke kota Mekah untuk menghancurkan Kaabah. Kata Nabi, aku melihat mereka mengambil satu bongkah demi satu bongkah daripada Kaabah, menghancurkan bumi Kaabah. Maka hancurlah Kaabah ketika itu. Kerana tidak ada orang Islam untuk mempertahankan Islam ketika itu. Bila mana Kaabah dihancurkan, maka datanglah gempa bumi yang ke-8. Gempa bumi yang tak tahu daripada arah mana. Pergi ke timur berlaku gempa bumi, pergi ke barat berlaku gempa bumi. Bila mana gempa bumi berlaku, keluarlah lava-lava daripada bumi. Kan? Ada bumi diturunkan, ada bumi yang dinaikkan. Maka keluarlah lava-lava. Keluarlah api yang akan menghanguskan manusia, yang akan membakarkan manusia. Ketika itulah manusia melihat bagaimana dahsyatnya seluruh alam ini. Satu planet ke satu planet dihancurkan. Seluruh langit akan mengalami retakan demi retakan.
ketika itulah Allah mengarahkan malaikat untuk meniupkan sangkakala yang pertama. Maka matilah manusia ketika itu. Jadi kesimpulan untuk pada hari ini, jadi inilah kehidupan manusia yang kita boleh kongsi pada para jemaah sekalian. Kalau ikutkan sebenarnya ilmu berkaitan dengan akhir zaman, kalaulah kita belajar betul-betul 4 tahun. Kalaulah kita belajar betul-betul mengambil masa 4 tahun untuk kita mendalami, menghayati setiap satu persatu. Kerana sangat banyak hadis yang diceritakan oleh Nabi berkaitan dengan akhir zaman. Dan di antara sahabat, ini antara tips lah kalau nak baca ilmu akhir zaman, nak baca hadis akhir zaman. Banyak rahsia akhir zaman yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi bernama Huzaifah Al-Yamani. Baca hadis daripada Huzaifah. Sebab itulah kata Huzaifah, ketika mana seluruh para sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana nak lakukan kebaikan itu, kebaikan ini? Ya Rasulullah, bagaimana nak masuk syurga, nak hindari daripada neraka? Ketika mana para sahabat bertanya berkaitan dengan kematian, tetapi aku bertanyakan kepada Nabi berkaitan dengan kehancuran. Aku bertanyakan kepada Nabi berkaitan dengan fitnah. Aku bertanyakan kepada Nabi berkaitan dengan kerosakan. Dikarenakan aku nak tahu dan aku nak bagi tahu kepada kalian. Sebab itulah besar jasa Sayyidina Huzaifah Al-Yamani. Jadi kesimpulan pada hari ini, moga-moga apa yang saya kongsikan pada para jemaah, para ibu dan ayah pada hari ini dapat manfaat. Kalaulah ada kekurangan, saya mohon maaf. Di pihak saya mungkin ada kekurangan. Mungkin target kita pada hari ini nak habiskan 10 tanda besar kiamat, tapi secara surface, secara kasar-kasar tu bolehlah. Nak betul-betul nanti insya-Allah lah buat muzakarah, buat daurah ke dan sebagainya insya-Allah. Sebab ada juga masjid yang booking setiap minggu, setiap bulan. Setiap minggu saya tak akan terima lah. Setiap bulan, setiap minggu saya tak akan terima. Kalau sebulan sekali bolehlah insya-Allah. Sebulan sekali datang untuk buat daurah tak ada masalah insya-Allah. Jadi apa yang baik itu datang daripada Allah, apa yang kurang itu datang daripada saya sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berilah kepada kami semua ya Allah ilmu yang manfaat wahai Allah, ilmu yang boleh memberi bekal kepada kami di alam kuburmu wahai Allah, ilmu yang boleh memberi saksi kepada kami di pada mahsyarmu wahai Allah. Ya Allah, wa rizqan thayyibah, ya Allah, berikan kepada kami rezeki-rezeki yang halal, rezeki yang boleh kami bekalkan kepada anak bini kami makan, rezeki yang boleh memberi bekalan kepada kami di pada mahsyarmu wahai Allah, wa amalan mutaqabbala wahai Allah, terimalah segala amalan kami wahai Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami wahai Allah. Ya Allah, janganlah engkau keluarkan kami daripada majlis ini wahai Allah. Janganlah engkau bangkitkan kami daripada majlis ini wahai Allah, melainkan engkau ampunkanlah dosa kami wahai Allah. Ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami wahai Allah. Ampunkanlah dosa anak kami, isteri kami, suami kami dan seluruh muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Zal Jalali wal Ikram, redalah kehidupan kami wahai Allah. Redalah segala keputusan kami yang kami buat dalam hidup kami wahai Allah. Redalah segala pilihan kami yang kami buat dalam hidup kami wahai Allah, seperti mana kamu reda kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Zal Jalali wal Ikram, berilah kepada kami syurga, berilah kami syurga, dampingilah kami bersama junjungan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berilah kami syafaat daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagilah kami kenal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ketika mana kami dihimpunkan di mahsyarmu ya Allah, berilah Nabi sallallahu alaihi wasallam nampak kami, melihat wajah kami, senyum kepada kami dengan air senyuman daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, andai kata ada di antara kami pada hari ini mengalami kesusahan, maka angkatkanlah kesusahan kepada mereka wahai Allah. Andai kata ada di antara kami pada hari ini mengalami kesusahan kehidupan, mengalami kesakitan, mengalami penderitaan, maka angkatlah kesakitan kepada mereka ya Allah. Jadilah sakit mereka satu asbab, satu kafarah kepada dosa mereka ya Allah. Andai kata ada di antara kami mengalami kesedihan pada hari ini, mengalami penderitaan pada hari ini, maka berilah sedikit kegembiraan kepada mereka, berilah sedikit kebahagiaan kepada mereka ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.